Peniaga kecil dan sederhana (PKS) di Pasar Sentral Sibu meletakkan harapan yang tinggi pada Belanjawan 2022 yang akan dibentangkan oleh kerajaan tidak lama lagi. Penularan COVID-19 pada tahun ini cukup memberikan kesan yang amat besar kepada perniagaan mereka. Walaupun terdapat bantuan yang telah diperuntukkan untuk mereka, namun ia hanya bersifat sementara sahaja. Apabila gelombang wabak kedua dan ketiga muncul, ia memberi kesan yang lebih besar lagi kepada peniaga. Baiklah, untuk laporan lanjut, Khairuddin Rushdi Ayupan ada butirannya. Ketika ditemui TVS, kebanyakan mereka mengharapkan agar kerajaan dapat memberi geran berbentuk modal pusingan kepada mereka. Mereka berharap agar belanjawan pada kali ini akan lebih memihak kepada peniaga kecil dan sederhana seperti mereka. Bagi kami usahawan memang mengharapkan dari segi geran untuk pusingan modal perniagaan kami lah. Tahun 2021 memang kesan dia ketara sekali sebab kami pun bukannya boleh buka selalu. Jadi beginilah. Perniagaan kami di dalam market sentrum inilah sangat-sangat terkesan. Tidak sampai setengah pendapatan yang sebelum COVID ini. Memang jauh sangat berubah. Harap ada kerajaan bagi bantuan lah, macam modal lah untuk beli barang macam bawang, liak kah, sebab semua barang dah naik dah. Ia dijadual dibentangkan di Dewan Rakyat pada 29 Oktober ini. Nanas MD2 yang kuat rasa manisnya sentiasa membuat penggemar buah nanas mengidamkannya. Nanas jenis MD2 yang terkenal di semenanjung Malaysia ini sudah pun berada di Sarawak. Ladang nanas MD2 yang pertama di Sarawak terletak di Sungai Emburuk, Beladin dengan keluasan 50 hektar. Ikuti laporan khas tentang nanas MD2 yang disediakan oleh Khairil Zarif. Dimulakan oleh Koperasi Kariah Masjid Beladin, penanaman nanas MD2 yang dikatakan antara jenis bakar terbaik ini sudah pun mencecah keluasan 30 hektar. Koperasi kita ni merupakan sebuah koperasi ataupun pengusaha nanas yang pertama menanamkan nanas MD2 di Sarawak. Nanas MD2 di Sarawak ni saya rasa merupakan bakar yang terbaik antara jenis-jenis nanas di Malaysia lah. Sehingga kini permintaan terhadap buah nanas di kawasan Beladin dan Pusak kekal pada kadar tinggi sehinggakan hasil pengeluaran nanas sedia ada di Sungai Emburuk dan Sungai Beras Beladin masih belum mencukupi untuk memenuhi permintaan setiap bulan. Dua kawasan utama iaitu di kawasan Muruk sebanyak 50 hektar dan kawasan keduanya di kawasan Sungai Beras sebanyak 150 hektar. Dua-dua kawasan ini telah mengeluarkan hasil sejak 3 tahun yang lalu. Dan hari ini permintaan nanas adalah sangat menggalakkan dan bekalan tidak mencukupi sebenarnya. Bukan sahaja mengusaha pengeluaran buah nanas, tetapi perancangan masa depan seperti penghasilan jam, jus nanas dan menjadikan daun nanas sebagai benang juga merupakan antara perancangan utama para pengusaha. Bentuk hiliran lah. Daripada nanas kita boleh buat jam, boleh buat crispy, boleh buat jus nanas dan juga kita mungkin akan memikir juga untuk menggunakan contohnya daun nanas ni boleh kita buat untuk buat benang. Pengarah Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu IADA Medan Insol turut menyokong perusahaan nanas di kawasan luar bandar Sarawak. Penduduk di luar bandar, fokus kita adalah untuk memperbanyakkan suluh, itu yang utama. Suluh MD2 dan nanas premium tadilah. Jadi fokus kita untuk RMK12 untuk kita di Aida Semerahan, kita sasakan 300 hektar lah untuk sepanjang 5 tahun ni. Dengan nanas premium tadi. Nanas premium ni terdiri daripada MD2, yang tadilah MD2, N36, Morris dan Josephine.
tapi kita lebih kepada MD2 lah. Dalam pada itu, pengusaha Sara Manis Plantation Semarahan, Alan berkata, permintaan tinggi bagi nanas jenis MD2 adalah dari negara Filipina. Sekarang permintaan banyak ialah MD2 dengan N36 lah. Paling permintaan dari semua tempat lah. MD2 itu dari Filipina, N36 itu dari dia ada lokal punya lah. Sudah tentu, antara yang menerima impak positif adalah para peniaga. Pasaran nanas kami kena tu agak memuaskan. Sambutannya pun okey. Macam tu madu, nya pun banyak permintaan. MB2, ya paling banyak sambutan lah. MD2 dia buah dia manis dan kurang asid. Sedap lagi, manis, sangat manis lah. Apa yang dapat saya lihat, jika nanas jenis MD2 ini ditanam di Sarawak dengan kekayaan tanah dan keluasan tanah yang begitu besar sekali di bumi Kenyalang ini, akan dapat memberi pulangan hasil kepada penduduk di sekitar sini. Jadi pasaran akan bertambah meluas dengan harapan bekalan juga mencukupi. Kerana permintaan nanas pada masa sekarang adalah begitu tinggi sekali. Itu saja laporan daripada saya, Khaizari Afindi, dan juru kamera Awang Azmil melaporkan untuk TVS. Sebelum itu, ketuk pintu si rumah Aditya berbangsa Tamil, ayahnya Prakach. Nanas MD2 manis rasanya. Senyuman Awang Azmil semanis nanas. Jantung ibarat pam yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh badan. Walau bagaimanapun, kegagalan jantung boleh berlaku apabila keadaan jantung gagal mengepam darah yang secukupnya akibat otot jantung lemah. Keadaan ini juga berpotensi mengancam nyawa dan pesakit sering berasa lemah sekaligus menghadapi kesukaran melakukan aktiviti harian. Jadi, apa kata pakar berkenaan isu kegagalan jantung ini? Stuart Dawi ada laporannya. Berdasarkan data daripada Persekutuan Jantung Sedunia WHF, terdapat 26 juta pesakit jantung di seluruh dunia. Lebih 37.7 juta merupakan anggaran jumlah kes yang tidak didiagnosis dan lebih 50% pesakit dimasukkan ke hospital semula dalam tempoh 6 bulan selepas dicas. Kegagalan jantung boleh terjadi tanpa mengira usia tetapi biasanya berlaku mengikut peningkatan umur. Menurut penerangan daripada Institut Jantung Negara AJN, kurang daripada 1% individu di bawah umur 65 tahun mengalami kegagalan jantung, tetapi ini boleh meningkat kepada lebih 5% dalam kalangan mereka yang berusia lebih 75 tahun. Pakar perunding kardiologi dari Pusat Perubatan Timberland, Dr. Vun Chien berkata ia adalah sangat penting bagi seseorang itu untuk mengenal pasti simptom lebih awal dan mendapatkan rawatan awal supaya masalah jantung tidak menjadi lebih teruk. Heart failure actually can be divided into acute heart failure and chronic heart failure. Right. Of course, acute is when the heart fail very suddenly in a very short period of time, and in a chronic heart failure, the heart fails in a longer period of time. Other causes, for example, commonly we know like hypertension, also genetic problem, sometimes alcohol abuse. All these things can actually lead to chronic or acute heart failure. Simptom yang selalu berlaku kepada mereka yang mengalami kegagalan jantung adalah seperti mudah sesak nafas semasa berjalan dalam tempoh yang singkat, semasa tidur dan lebih teruk lagi kaki akan menjadi bengkak atau mengalami edema. Number one, we can go for blood test. There are few markers or the blood sample that can be taken to check whether this patient had a heart failure or whether the patient had other condition. This is in particular very important when the patient come to see me and then saying that, oh doctor, I'm out of breath, sesak nafas, all right, whether it's due to my lung or due to my heart. Sometimes a simple blood test can actually differentiate whether this is the symptom from the heart or is the symptom from the lung. Selain itu, ujian lain yang digunakan ialah elektrokardiogram, ECG dan X-ray dada serta ekokardiogram sejenis pengimejan perubatan jantung dan menggunakan ultrasound standard atau ultrasound Doppler.
Jadi kepada anda yang ada masalah tekanan darah tinggi, masalah kolesterol dan diabetes, mesti mematuhi arahan pengambilan ubat, kerap berjumpa dengan doktor dan memastikan tahap gula, darah dan kolesterol anda pada tahap yang terkawal. Selain itu juga, gaya hidup yang sihat seperti bersenam juga dapat mengurangkan risiko kegagalan jantung. Kurangkan pengambilan alkohol, jika dapat berhenti merokok dan memastikan indeks gizi badan BMI yang ideal. Saya Istiudawi bersama dengan juru kamera Awang Azmil, TVS Kuching.